Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya di Laila Kadir dalam Berita Semasa. Kadar pengangguran siswazah berkurang kepada 4.1%, manakala sebanyak 33.9% siswazah dalam guna tenaga tidak penuh berkaitan kemahiran. Demikian menurut Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin. Dalam satu kenyataannya, beliau menjelaskan mengikut statistik siswazah 2021, bilangan graduan ialah 5.61 juta tahun lalu, mewakili 22.1% daripada penduduk yang bekerja dan berumur 15 tahun ke atas. Bilangan graduan yang bekerja pula meningkat 5% kepada 4.57 juta orang tahun lalu berbanding 4.35 juta orang pada 2020. Pelbagai langkah telah diambil oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna bagi menangani masalah kekurangan bekalan ayam dan telur di pasaran. Ini termasuk menjalankan pemantauan ke atas 20 syarikat pengeluar ayam pedaging utama bagi mengesan risiko gangguan bekalan ayam pedaging. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata pihaknya perlu merangka pelan tindakan sewajarnya sekiranya berlaku kekurangan bekalan ayam di pasaran. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Pasir Gudang Tuan Hassan Abdul Karim mengenai isu kebergantungan Malaysia kepada makanan ayam yang diimport pula. Beliau berkata isu tersebut telah dibincang dengan beberapa agensi berkaitan. Beberapa langkah juga sedang diperhalusi agar negara tidak lagi bergantung kepada import makanan bijirin ayam pada masa hadapan. Perkembangan luar negara, China beri amaran bahawa Washington akan menanggung akibat jika Speaker Dewan Perwakilan Amerika Syarikat Nancy Pelosi berdegil untuk meneruskan lawatan ke Taiwan. Lawatan Pelosi walaupun masih belum disahkan ahli Demokrat kanan, ia diramal mencetuskan kebimbangan dalam pentadbiran Presiden Joe Biden yang khuatir perjalanan itu mungkin melampaui batas China. Rancangan lawatan itu juga menyusul ketika ketegangan semakin meningkat di antara kedua-dua negara susulan beberapa isu. Jurucakap Kementerian Luar China, Zhao Lijian berkata pihaknya menentang keras lawatan Pelosi ke Taiwan. Menurut Lijian, jika meneruskan niat mencabar dasar China, sudah pasti Amerika akan menanggung semua akibat yang timbul daripadanya. Taiwan berada di bawah ancaman pencerobohan berterusan China di mana pulau tersebut dianggap sebagai sebahagian daripada wilayahnya. Merujuk kepada lawatannya minggu lalu, Pelosi memberitahu media bahawa amat penting Amerika Syarikat mempamerkan sokongan kepada Taiwan. Ini pula mengenai bantahan pencalonan Perdana Menteri baharu Iraq. Ratusan penyokong setia kepada ulama terkemuka Muqtada Al-Sad menceroboh masuk ke zon hijau di Baghdad menempatkan bangunan Parlimen Iraq. Namun selepas Muqtada memaklumkan kepada mereka bahawa mesej mereka telah diterima, kumpulan penunjuk perasaan itu dilihat terus beredar. Protes itu tercetus selepas Muhammad Shia Al-Sudani rasmi dicalonkan untuk memimpin negara itu pada Isnin oleh Coordination Framework, Pakatan Syiah terbesar di Parlimen Iraq. Keupayaan Al-Sad untuk menggerakkan dan mengawal mengikut akal umbinya memberikan pengaruh kuat ke atas pesaing politiknya. Beliau pernah mengarahkan pengikutnya menyerbu zon hijau pada 2016 dan memasuki bangunan parlimen negara itu untuk menuntut pembaharuan politik. Seri terbaru protes itu dibuat selepas peletakan jawatan besar-besaran blok parlimen Al-Sad pada Jun. Setakat pagi tadi, angka korban akibat gempa bumi di Filipina kekal 4 orang. Bagaimanapun, penduduk yang cedera meningkat kepada lebih 130 orang berbanding 60 orang malam tadi. Penduduk di lokasi terjejas yang ditemui masih terkesan dengan bencana yang berlaku pagi semalam. Kesannya 60 tanah runtuh berlaku hingga mengakibatkan lebuh raya di wilayah utara Filipina tidak dapat digunakan, turut terjejas kediaman milik penduduk. Bila dengan itu, sekian berita. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.